Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Okay, sebelum tu, permulaan dia apa? Korang kena tekan dulu butang subscribe sebelum aku nak cerita-cerita yang selanjutnya. Tekan dulu butang subscribe tu. Macam mana dengan PKP korang? Berjalan lancar ke hidup? Sambung lagi PKP kita. Tapi tak apalah, kalau korang boring-boring, korang boleh layan koleksi video aku yang aku dah upload sebelum ni. Korang marathon lah, tengok daripada awal sampai sekarang, okay? Okay, so pada kali ini guys, aku nak kongsi dengan korang satu kisah pembunuhan seorang gadis yang berusia 24 tahun yang dilahirkan di Kanga, Perlis pada tahun 2000. Korang masih ingat lagi tak tentang kisah Nur Suzaili Mokhtar? Aku rasa mungkin ada yang ingat-ingat lupa, ada yang masih ingat lagi. Gadis ini telah dibunuh dengan kejam ketika dalam perjalanan menaiki bas menuju ke tempat kerja dia pada 7 hari bulan 10 tahun 2000. Tahun 2000 tu aku baru dah jam 4. Kira dah lama lah kes ni. Dahlah dia dibunuh dan mayat dia pula dicampakkan di kawasan tapak pembinaan. Dicampakkan macam tu je dalam keadaan tidak berbaju. Memang kes ni memang sangat-sangat menggemparkan seluruh Malaysia pada tahun tersebut, dan kebanyakannya ibu bapa dah mula rasa takut untuk bagi anak dara dia orang keluar daripada rumah sejak berlakunya kes tu. Sebelum aku lanjutkan, aku nak ceritakan pada korang dulu tentang latar belakang Nur Suzaili. Jadi Nur Suzaili ni nama sebenar dia Nur Suzaili binti Mokhtar yang dilahirkan di Kanga, Perlis. Dia bekerja sebagai jurutera komputer di Kuala Lumpur. Dia juga merupakan anak ketiga daripada 3 orang adik-beradik dan satu-satunya anak tunggal perempuan pasangan Mukhtar Ibrahim dan Harrison Hussein. Korang nak tahu tak, Nur Suzaili ni merupakan penuntut lulusan universiti di United Kingdom, dan dia hanya baru pulang beberapa bulan saja ke tanah air selepas balik daripada UK sehinggalah berlaku kejadian tersebut. Kira dia ni memang anak harapan lah pada keluarga dia, dan ibu bapa dia sanggup buat apa saja untuk hantar dia pergi belajar dekat UK. Pada hari kejadian, mangsa dia meninggalkan rumah sewa dia untuk pergi ke tempat kerja tepat pukul 7.45 pagi. Jadi pada masa tu dia pun siap-siap lah awal nak pergi kerja ni. Dan orang yang terakhir melihat dia pada masa tu dalam keadaan masih hidup, iaitu teman serumah dia. Sampai je dekat stesen bas, dia pun menaiki bas ekspres Kiara dengan nombor pendaftaran kenderaan WDE 4506. Bas itu menuju ke Pelabuhan Kelang daripada Terminal Kelang. Terminal bas dekat Kelang lah. Bila bas dia dah sampai dekat Kelang, sebahagian besar yang berada di dalam bas ekspres tersebut akan turunlah nak sampai dekat destinasi kan. So yang tinggal dekat dalam bas tu cuma Nur Suzaili dan seorang warga negara Bangladesh. Last warga negara Bangladesh tu pun turun dekat tepi jalan sebelum sampai ke destinasi terakhir. Maknanya Nur Suzaili ni dia nak naik bas tu sampai ke destinasi stesen yang terakhir sekali. Dalam perjalanan, Nur Suzaili bersendirian bersama dengan driver bas tersebut yang bernama Muhammad Hanafi Muhammad Hussein berusia 34 tahun. Kalau korang nak tahu, Muhammad Hanafi bin Hassan ni, dia merupakan orang yang berasal daripada Bachok, Kelantan dan berusia 34 tahun. Kisah hidup dia ni, dia pernah mengalami penceraian sebanyak 3 kali dan juga merupakan bekas banduan. Menerusi rekod yang telah dijumpai, dia ni merupakan banduan yang sedang dicari atas kes rogol orang lain di Mentakap Pahang. Maksud kata, dia ni memang polis tengah cari, belum settle lagi kes. Macam mana boleh jadi driver bas? Pada tahun 1994, dia pernah pecah amanah dan pernah terlibat dalam kes rompakan di Terengganu. Tengoklah betapa banyaknya kes-kes jenayah yang dia dah buat. Dan menurut laporan, Hanafi mula bekerja di syarikat bas tersebut 10 hari sahaja sebelum kejadian ngeri itu berlaku. Berbalik pada cerita tadi, Hanafi pun tengah drive, Suzaili dekat belakang sorang-sorang, dan secara tiba-tiba Hanafi menukar arah. Dia menukar laluan ke tempat lain dan bawa Suzaili ke jalan bukit tinggi. Apa lagi, Suzaili pun dia rasa panik lah. Dia menjerit-jerit. Korang bayangkanlah perasaan dia masa tu kan, takut. Dia cuba nak minta bantuan, dia ketuk-ketuk dekat tingkap bas tu, cuba buka tingkap. Tapi tak boleh sebab Hanafi dah lock semua tingkap pintu dekat depan. Muhammad Hanafi pun tarik tudung Suzaili sehingga tercabut dan dia tumbuk dekat muka Suzaili supaya diam. Kejam.
Dalam keadaan dia tengah takut, dia tengah hentak-hentak tingkap bas tu, ada seorang saksi yang bernama A. Devon. Dia mengatakan bahawa dia melihat ada seorang gadis dekat tingkap yang tengok dia sambil minta tolong dalam keadaan kusut masai, dalam keadaan yang tudung dah tercabut apa semua. Kebetulan pada masa tu A. Devon ni sedang menaiki basikal untuk pergi ke sekolah. Bas tu dipandu dengan sangat laju dan A. Devon memang tak sempat nak kejar. Selain daripada A. Devon, ada juga 3 orang awam yang ada dekat sekeliling yang cuba untuk mengejar bas tu tapi tidak berjaya sebab terlalu laju. Dilaporkan Muhammad Hanafi telah mengikat tangan Nur Suzaili, dirogolnya, diliwat. Aku rasa binatang pun tak sekejam ni lah. Dia dah lunyai dia kerjakan Nur Suzaili, Hanafi pun mengambil selendang yang dipakai oleh Suzaili dan mencekik sampai mati. Kemudian mayat dia tu dicampakkan, dibuangkan di kawasan pembinaan. Tak lama selepas tu, orang ramai yang menemui mayat Nur Suzaili terus call polis. Dia ditemui dalam keadaan yang tidak berbaju, selendang masih di leher dia dan ada kasut di sebelah kaki dia. Mayatnya akhirnya dibawa ke hospital untuk bedah siasat dan setelah dibedah siasat, laporan menunjukkan mangsa mengalami 44 kecederaan termasuklah patah tengkuk. Akhirnya Muhammad Hanafi telah ditangkap 3 hari kemudian dan dijatuhkan hukuman pada 1 November tahun 2000. Mahkamah menjatuhkan hukuman mati ke atasnya. Tapi sebelum tu, dia dihukum penjara 20 tahun dan 12 sebatan. Padan muka kau. You deserve that. You deserve that. Ya Allah, aku tak dapat nak bayangkanlah perasaan ibu dan ayah Nur Suzaili. Dahlah dia anak harapan keluarga, satu-satunya anak tunggal perempuan. Meninggal pula dalam keadaan yang sangat-sangat menyayat hati. Aku dengar cerita sampai sekarang pun mak ayah Nur Suzaili tak dapat lupa apa yang berlaku. Bilik Nur Suzaili tak pernah diusik dan pakaian-pakaiannya disusun cantik-cantik. Tanda mereka masih lagi merindui anak mereka. Korang bayangkanlah, duduk UK bertahun-tahun tapi tak ada apa-apa. Baru je berapa bulan balik dekat tanah air sendiri, dah berlaku kejadian macam tu. So percayalah guys, kadang-kadang tempat sendiri pun lebih membahayakan daripada tempat luar. Betul tak? Sampai situ saja cerita aku nak kongsikan kepada korang. Kalau korang tahu lagi ataupun lebih menggali lagi tentang kisah Nur Suzaili ni, korang boleh komen dekat bawah. Tapi kalau korang ada cadangan untuk aku ceritakan untuk next lah, untuk next video, korang boleh komen juga dekat bawah. Tapi jangan lupa guys untuk like, share and subscribe. See you, bye.